Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Cikgu Zam, kelas Bahasa Melayu tahun 2. Sebelum kelas bermula, kamu perlu sediakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 dan alat tulis. Di akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat menulis karangan naratif berpandukan gambar dan frasa menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Pada hari ini kita akan belajar tema 8, Integriti, unit 24, berbuat baik selalu. Murid-murid, kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 82. Arahan bagi tugasan hari ini ialah tulis karangan naratif berpandukan gambar dan frasa. Tahukah kamu, dalam karangan naratif, kita selalu menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi, sebelum kita bermula, cikgu nak ulang kaji ayat tunggal yang kita pernah belajar sebelum ini. Ayat tunggal merupakan ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat sahaja. Subjek ialah frasa nama atau orang ataupun benda di dalam satu-satu ayat. Manakala predikat pula ialah unsur yang menerangkan tentang subjek. Subjek dan predikat mestilah saling berkait. Contoh ayat, ayah membaca majalah. Ayah ialah subjek, manakala membaca majalah ialah predikat. Contoh yang kedua pula ialah atlet yang berbadan besar itu mewakili Malaysia dalam acara lontar peluru. Atlet yang berbadan besar itu adalah subjek, manakala mewakili Malaysia dalam acara lontar peluru pula ialah predikat. Dalam kedua-dua contoh ini, subjek adalah kata nama ataupun frasa nama, manakala predikat pula ialah frasa kerja. Sekarang, kita lihat pula ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung. Contoh, ayat tunggal pertama, Alia suka makan tomato. Ayat tunggal kedua, Aisyah suka makan tomato. Jadi, kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini menjadi Alia dan Aisyah suka makan tomato. Ataupun, saya berikan satu contoh lain. Ayat tunggal yang pertama, Alia suka makan tomato. Yang kedua, Alia suka makan lobak. Ayat majmuk yang boleh dibina dari kedua-dua ayat tunggal ini ialah Alia suka makan tomato dan lobak. Seterusnya, kita lihat kata hubung yang boleh digunakan untuk membina ayat majmuk. Antaranya ialah dan, lalu, sambil, tetapi, atau, serta, lantas, maka, malahan, bahkan. Sekarang, jom kita tengok semula muka surat 82. Lihat pada gambar yang pertama. Jom kita bina ayat berdasarkan gambar dan frasa bersama-sama. Ayat yang terdapat dalam video ini adalah contoh ayat yang cikgu bina. Kamu boleh bina ayat sendiri yang kamu suka asalkan ianya berkait dengan gambar dan menggunakan frasa yang telah diberikan. Frasa pertama, pengawas bertugas. Ayat yang cikgu bina ialah Alice dan Lageswari merupakan pengawas bertugas
menjaga pintu pagar pada hari ini. Frasa yang kedua, kehadiran murid. Ayatnya, tugas mereka ialah mencatat kehadiran murid yang tiba lewat di sekolah. Dapatkah kamu mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam ayat-ayat di atas? Ayat pertama, Alice dan Lageswari merupakan pengawas bertugas menjaga pintu pagar pada hari ini. Dalam ayat ini terdapat perkataan dan iaitu salah satu daripada kata hubung. Jadi, ayat ini ia merupakan ayat gabungan daripada dua ayat tunggal. Jadi, ayat ini merupakan ayat majmuk. Ayat kedua, tugas mereka ialah mencatat kehadiran murid yang tiba lewat di sekolah. Tugas mereka merupakan subjek. Ialah mencatat kehadiran murid yang tiba lewat di sekolah merupakan predikat. Jadi, ayat ini merupakan ayat tunggal. Sekarang, kita lihat gambar yang kedua. Frasa yang diberikan adalah datang lambat. Ayatnya, Kok Bun datang lambat ke sekolah pada hari ini. Frasa yang kedua, menutup pagar. Guru disiplin dan pengawal keselamatan baru sahaja hendak menutup pintu pagar semasa Kok Bun tiba. Dapatkah kamu mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam ayat di atas? Mari kita lihat. Ayat pertama, Kok Bun datang lambat ke sekolah pada hari ini. Kok Bun ialah subjek. Datang lambat ke sekolah pada hari ini menerangkan subjek. Jadi, ianya adalah predikat. Jadi, ayat pertama ini merupakan ayat tunggal. Ayat kedua, Guru disiplin dan pengawal keselamatan baru sahaja hendak menutup pintu pagar semasa Kok Bun tiba. Dalam ayat ini terdapat perkataan dan iaitu salah satu daripada kata hubung. Jadi, ayat ini merupakan ayat majmuk. Sekarang, mari kita lihat gambar yang ketiga. Bagi gambar yang ketiga, tiada frasa yang diberikan. Jadi, kamu bebas untuk membina ayat tamu sendiri asalkan ianya masih berdasarkan gambar. Okay, ayat yang saya telah bina ialah walaupun Alice, Lageswari dan Kok Bun berkawan baik, Alice tetap menjalankan tugasnya dengan penuh integriti. Ayat yang kedua, nama murid yang telah dicatat akan diserahkan kepada guru disiplin. Bagi ayat yang pertama, walaupun Alice, Lageswari dan Kok Bun berkawan baik, Alice tetap menjalankan tugasnya dengan penuh integriti. Okay, jadi, dalam ayat ini terdapat perkataan dan iaitu salah satu daripada kata hubung. Jadi, ayat ini merupakan ayat majmuk. Bagi ayat yang kedua pula, nama murid yang telah dicatat akan diserahkan kepada guru disiplin. Ayat ini hanya terdapat satu subjek dan satu predikat sahaja. Jadi, ayat ini merupakan ayat tunggal. Seterusnya, bagi gambar yang keempat, juga tiada diberikan frasa. Tapi kita boleh lihat gambar dan juga dialog yang diberikan. Kok Bun memohon maaf atas kesilapannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ayat yang kedua, mereka bertiga berjalan bersama-sama masuk ke kelas. Dapatkah kamu mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam ayat di atas? Ayat pertama, Kok Bun memohon maaf atas kesilapannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Okay. Dalam ayat ini terdapat perkataan dan iaitu salah satu daripada kata hubung. Jadi, ayat ini merupakan ayat majmuk. Untuk ayat yang kedua, mereka bertiga berjalan bersama-sama masuk ke kelas.
Ayat ini terdapat satu subjek dan satu predikat sahaja. Subjeknya ialah mereka bertiga dan predikatnya berjalan bersama-sama masuk ke kelas. Jadi, ayat ini merupakan ayat tunggal. Baiklah. Sekarang, bolehkah kamu membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam karangan tadi? Sekarang, apa yang kamu perlu buat ialah bina jadual seperti dalam gambar dan senaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah kita pelajari tadi. Sila buat latihan ini di dalam buku Bahasa Melayu 2. Tahniah murid-murid, kamu berjaya hadir ke kelas PDPR pada hari ini. Kamu murid yang hebat. Selamat belajar. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum.